Jabatan Mufti Negeri Terengganu bulan November yang lalu telah mengeluarkan fatwa bahawa ajaran Muhib Khawli, seorang penceramah daripada Suria tapi dah dapat PR, kahwin dengan orang Malaysia, duduk di Terengganu, adalah ajaran yang sesat lagi menyesatkan. Saya dah dapat perasan lain macam dia ni 2020. Masa PKP, ada orang forward dia kata, "Ustaz, cuba tengok ceramah Muhib Khawli ni. Dia ceramah pasal bid'ah." Saya tengok lain macam dia punya ceramah ni. Dia kata siapa yang kata ada bid'ah hasanah, dia mendakwa dia lebih pandai daripada Nabi. Ya ke? Sayyidina Umar pun kata nikmatil bid'atu hazihi. Adakah Sayyidina Umar mendakwa bila lebih pandai daripada Nabi? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga mengatakan bid'ah terbagi dua. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang terkeji. Adakah Imam Syafi'i mendakwa bila lebih pandai daripada Nabi? Jadi saya sudah jawab. Sudah viral juga video itu. Bukan saya jawab berdepan, saya huraikan. Ada orang rajin, dia potong video Muhib Khawli, dia potong video saya, dia combine. Jadi seolah-olah saya sedang berhujah dengan beliau. Tapi yang penting, mesej itu sampai. Kemudian, masa itu masih okey. Bila masih berkata bahawa kita dalam agama, nak faham agama, kena ikut ulama'. Kita kena faham agama ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Nawawi, ikut Imam Qadhi'iyah, masih okey lagi. Tapi masa tu orang sudah tegur dia. Orang kata Imam Nawawi juga membahagikan bid'ah kepada dua. Imam Nawawi juga mensyarahkan hadis kullu bid'atin dalalah, bukan bermakna semua. Dia terkejut. Oh, dia kata Imam Nawawi cakap macam tu lah. Lah, hang suruh ikut Imam Nawawi, hang pun tak tahu Imam Nawawi cakap apa. Kotlah dalam kitab-kitab yang terpencil, hang boleh terlepas pandang. Itu dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi syarahkan hadis kullu bid'atin dalalah tu dalam syarah Sahih Muslim. Kitab masyhur. Hang suruh ikut Imam Nawawi, hang pun tak tahu pendirian Imam Nawawi. Akhirnya Imam Nawawi pun dia kata sesat juga. Nak ikut ulama' kena ikut Nabi, kata dia. Oh, mestilah nak ikut Nabi. Tapi ikut Nabi mengikut huraian para ulama', bukan ikut pada otak hang. Ikut Nabi semua, mana ada orang Islam tak mau ikut Nabi? Dia buat seolah-olah yang dia faham tu, itulah confirm Nabi suruh begitu. Yang boleh faham semua lawan Nabi. Yang beratlah. Itu yang jadi akhirnya difatwakan sesat. Imam Abu Hanifah pun dia condemn. Tak tahu hadis. Imam Abu Hanifah dituduh menghalalkan zina. Imam Abu Hanifah dikata mati tak sempat taubat. Ni ulama besar yang jadi ikutan jutaan manusia, dia berani. Lepas tu, tak boleh ikut Asy'ariyah ni sesat. Siapa sembahyang jemaat belakang Imam Asy'ari, balik rumah kena ulang zuhur, kata dia. Akhirnya difatwakan ajaran dia sesat lagi menyesatkan. Baru bulan November yang lalu, 3 tahun dah dia mengganas. Sebab tu kita kena hati-hati dalam mengambil ilmu. Inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ni adalah merupakan agama. Fadzuru min aina ta'khuduna dinakum. Berarti elok-elok daripada siapa kamu ambil ilmu kamu. Baru ni saya ada mesyuarat jawatan kuasa perundingan hukum syarak negeri Pahang di sebuah hotel di Bukit Bintang. Lepas mesyuarat tu saya nak pergi ke Ipoh. Keluar daripada hotel, satu orang datang, dia senyum, dia salam. Ada beberapa kali lah saya mengalami itu. Mungkin orang tu tengok, kenal saya melalui Facebook, YouTube dan sebagainya. Dia salam dan dia senyum dan dia sebut pasal Muhib. Dia kata, saya kesal betul apa yang berlaku dengan Muhib Khawli. Okay. Sebenarnya saya lah yang menaikkan dia, Ustaz. Oh, macam tu pula. Facebook dia tu saya yang buat, kata dia. Jadi saya pun sebab nak cepat, ada program pula di Ipoh. Jadi saya tak berpeluang nak sembang panjang, semua saya kuris nak tahu satu perkara. Sebab dahulu beliau tidak begitu. Dulu beliau kata ada bid'ah hasanah. Dulu beliau rajin pergi majlis maulid. Dulu bahkan beliau berqasidah, katanya merdu sedap beliau berqasidah. Macam mana beliau berubah tu, a big question mark. Jadi saya tanya pada orang tu sebab dia kata dia memang rapat, dia yang menaikkan. Cuma dia tak sempat nak tutup Facebook tu bila beliau berubah. Dia orang dah kick dia daripada admin. So saya tanya satu soalan. Sebenarnya Muhib ni dia berubah ke, dia taqiyah ke dia berubah? Maknanya adakah dulu memang fikrah dia macam itu, tapi mungkin sebab nak dapat follower semua, dia corok dulu pemikiran dia, ataupun dia dulu okey,
Kemudian something happen, dia berubah. Itu soalan saya lah, lebih kurang. Dia cakap dia berubah. Dia dulu okey Ustaz. Saya kenal dia. Oh, apa yang berlaku? Dia kata tahun 2020 ada seorang tokoh kontak Muhyiddin Khawli, ajak jumpa. Saya tak nak sebut nama lah. Tapi dia sebutlah dekat saya. Tapi kalau saya sebut, insya-Allah ramai kenal. Tokoh, public figure. Jadi saya kata kat dia, jangan pergi jumpa. Tapi dia nak pergi jumpa juga. Akhirnya dia pergi jumpa dan kata orang tu lebih kurang sebulan lepas dia jumpa dengan tokoh tersebut, beliau ni tak dapat dihubungi. Dia nak kontak tak dapat, lebih kurang sebulan. Lepas sebulan baru dia dapat hubungi semula, dan lepas sebulan tu beliau sudah berubah. Tahun 2020. Antara yang serius dalam fatwa, tuan boleh rujuk fatwa Jabatan Mufti Negeri Terengganu yang nombor 1 sekali asas kenapa ajaran Muhyiddin Khawli ini difatwakan sesat lagi menyesatkan, adalah kerana beliau mendakwa oleh kerana Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Yang itu betul. Dia kata Allah Ta'ala maha berkuasa, itu betul, tak ada masalah. Tapi yang selebihnya itu, oleh kerana Allah Ta'ala maha berkuasa, maka kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah boleh menciptakan anak untuk diri dia. Maknanya Allah tak ada anak ni sebab Allah tak nak je. Kalau Allah nak, anytime Allah boleh cipta anak sendiri. Ini akidah yang kufur. Mengatakan Allah Ta'ala ada anak tu bukan saja sesat, bahkan kufur. Syirik. Sebab anak Tuhan tentulah Tuhan. Anak kucing, kucing. Anak kambing, kambing. Anak lembu, ya lembu. Anak Tuhan, Tuhan. Mana Tuhan lebih pada satu, itu syirik. Tapi kan Tuhan maha berkuasa. Itulah orang suruh belajar Tauhid Sifat 20 ni. Bila kita ajar Tauhid Sifat 20, kamu perli. Kata ni ilmu falsafah Yunani. Start motor, pergi pasar malam, macam-macam. Ya. Itu pasal bila tak mengaji, jadi celaru. Kudrah betul, kuasa Allah. Tapi kuasa Allah ini hanya perkara yang mungkin, bukan yang mustahil, bukan yang wajib. Yang wajib apa? Zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala wajibul wujud. Mereka wajib pun tak faham. Dia kata 20 sifat yang wajib bagi Allah. Siapa pula yang wajibkan Allah Ta'ala ni? Oh, itu namanya bodoh tapi confident. Confident dia tanya soalan tu. Soalan tu bodoh. Kerana orang bukan bincang wajib syarak. Wajib syarak buat dapat pahala, tak buat berdosa. Kita diwajibkan solat, kita diwajibkan puasa. Siapa yang wajibkan? Allah. Sifat 20 itu sifat wajib, bukan wajib syarak. Itu wajib akli. Akal tidak boleh terima kata tiada. Itu wajib. Akal tak boleh terima kata ada. Itu mustahil. Akal boleh terima ada atau tiada. Itu namanya jaiz ataupun mungkin. Maka kalau orang tanya, Allah Ta'ala maha berkuasa, Allah Ta'ala maha berkehendak. Kalau Allah berkehendak, adakah Allah berkuasa menciptakan zatnya sendiri? Tak masuk soalan tu. Tak valid. Kerana zat Allah tu wajibul wujud. Tak ada kena-mengena dengan kudrah. Allah Ta'ala maha berkehendak, Allah Ta'ala maha berkuasa. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, adakah Allah berkuasa melahirkan anak? Soalan tu tak valid. Kerana anak bagi Allah tu mustahil. Maka tidak ada kena-mengena dengan kudrah. Bukan masalah Allah tak berkuasa, Allah berkuasa. Tapi kuasa Allah tu bukan di situ tempat dia. Hanya pada yang mungkin. Allah Ta'ala maha berkehendak, Allah Ta'ala maha berkuasa. Kalau Allah nak, adakah Allah berkuasa menciptakan Tuhan-Tuhan lain bagi ramai? Tuhan lain itu mustahil. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah ada Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah di muka bumi, di langit dan bumi, nescaya binasalah langit dan bumi ini. Sebab Tuhan kan maha berkuasa, maha berkehendak. Tiba-tiba Tuhan banyak, masing-masing akan buat cara masing-masing. Rosaklah jahanam. Makanya mustahil Tuhan banyak. Tapi dulu dia suruh orang ikut kefahaman ulama. Tapi akhirnya Muhib ni dia ikut kepala otak dia sendiri. Dia kata ada dalil. Oh, dia lawan. Jabatan Mufti pun nak disaman, kata dia. Nak saman Jabatan Mufti kerana memfitnah dia. Jabatan Mufti dah ada bukti. Tapi tak panggil saya dulu. Tiba-tiba keluar fatwa sesat. Dah kena fatwa sesat, bohong lagi.
Jawatan mufti dah panggil tak kurang pada 3 kali. Jawatan agama Islam dah panggil, dia tak mau datang. Tapi bukti ada, rakaman video ada. Jadi kata dia, yang salah tu jawatan mufti, tak faham. Yang faham dia lah. Kerana tak faham surah Az-Zumar, yang mana Allah Ta'ala berfirman, "Lau aradallahu ayyattakhidha waladan, lastafa mimma yakhluqu ma yasha." Dia kata tengok tu. Allah sendiri berfirman, kalau Allah berkehendak untuk mengambil anak, nescaya Allah akan memilih di kalangan apa yang dia ciptakan tu, apa yang dia kehendaki. Maknanya boleh Allah beranak. Siapa yang tafsir macam tu? Mahir. Kau baca tafsir mana yang kata ayat ni menunjukkan bahawa Allah boleh beranak? Tafsir siapa yang kau baca? Lau tidak semestinya bermakna boleh. Ada kalanya lau menunjukkan mustahil, macam ayat tadi. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah di langit dan bumi ini ada Tuhan-Tuhan yang banyak, adakah boleh Tuhan tu banyak? Mustahil. Jadi lau tidak semestinya menunjukkan mustahil. Rujuklah kitab tafsir sekurang-kurangnya, jangan tafsir sendiri. Baik, kita rujuk kitab tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Orang-orang macam Muhyiddin tu biasa akan suka tafsir Ibn Kathir. Kerana Al-Imam Ibn Kathir ni murid kepada Al-Imam Ibn Taymiyah, idola mereka. Tetapi mereka mungkin tak perasan dalam bab akidah, Al-Imam Ibn Kathir tak ikut guru beliau. Al-Imam Ibn Kathir akidahnya Asy'ari. Tak sama macam Al-Imam Ibn Taymiyah. Jadi Al-Imam Ibn Katsir mengatakan, kemudian saya terus terjemah dalam bahasa Melayu ya. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan bahawa Allah Ta'ala tidak ada anak sebagaimana yang didakwa oleh jahalatul musyrikin fil malaikah. Sebagaimana yang didakwa oleh orang-orang jahil di kalangan orang musyrik, mereka kata malaikat itulah anak Allah. Wal mu'aniduna minal yahudi wan nasara fil Uzair wa Isa, dan orang yang degil ketegak daripada kalangan orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Sebab patutnya orang Yahudi Nasara dia tak akan kata, sebab dia dah dapat kitab. Nabi-nabi dia ajak Allah tu Tuhan. Nabi Isa sendiri tak pernah kata dia Tuhan atau anak Tuhan. Jadi yang kata Nabi Isa AS tu Tuhan atau anak Tuhan, dia degil. Demikian di kalangan Yahudi katakan Uzair itu anak Tuhan. Lalu Allah berfirman untuk menolak dakwaan mereka dengan firman tadi, lau aradallahu ayyattakhidha walada tadi. Bukan maknanya benda itu harus. Ai lakanal amru ala khilafi ma yaz'amun. Maka nescayalah hakikat sebenar tak sama macam yang didakwa oleh mereka tu. Yang kata malaikat tu anak Tuhan, yang kata Isa anak Tuhan, yang kata Uzair anak Tuhan. Allah nak bagi tahu tak. Wa hadza syartun, tengok jelas ya. Wa hadza syartun la yalzimu wuqu'ahu wala jawazahu bal huwa muhal. Adapun syarat apa? Lau tu dalam bahasa Arab dia bagi syarat. Dia akan ada jawab syarat. Lau arada Allah tu syarat dia. Jawab syarat dia lastafa. Kalau niscaya. Kalau tu syarat, niscaya tu jawab dia. Jadi Imam Ibn Katsir dah terangkan, syarat itu tidak melazimkan bahawa perkara itu berlaku. Bahkan tak melazimkan perkara itu harus pun. Bal huwa muhal. Bahkan Allah ada anak itu mustahil. Habis kenapa Allah sebut ni? Wa inna ma qasada tajhilahum fi madda'uhu wa za'mu. Adapun tujuan ayat ini adalah nak menunjukkan kejahilan orang-orang tadi pada apa yang mereka mendakwa Allah boleh ada anak tu adalah kejahilan. Sama seperti Allah Ta'ala berfirman, "Lau aradna ayat an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin." Kalaulah kami nak buat satu perkara yang sia-sia, nescaya kami akan ambil daripada sisi kami kalau memang kami nak melakukannya. Maknanya Allah tak buat benda sia-sia. Jangan kau ambil ayat ini sebagai dalil Allah juga buat benda sia-sia. Tak betul lah. Sama dalam ayat yang lain. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kalaulah Tuhan yang Rahman itu ada anak, maka akulah awal-awal orang yang menyembah anak dia. Maknanya Tuhan boleh ada anak ke? Tak.
Maknanya Tuhan tu tak ada anak. Kalau di sini kalau yang menunjukkan mustahil. Dalam bahasa Melayu pun ada. Kan? Kita saya cakap, kalau betul macam tu dah lama. Maknanya tak betul. Bukan kalau betul tu maknanya betul. Kalau betul tu menunjukkan benda tu mustahil betul. Orang Arab pun tak mesti pandai tafsir Quran. Muhibnya orang Arab. Tapi bahasa Arab dia dah dijangkiti virus gagal faham. Jangankan nak tafsir ayat ni, nak tafsir hadis Nabi, nak kasih tafsir kalam ulama. Bila Imam Nawawi kata wal muradu ghalibul bid'ah, yang dikedaki dengan kullu bid'atin itu adalah kebanyakan bid'ah. Dia kata ghalib tu makna semua. Ghalib tu makna kebanyakan. Kan dia Arab tak faham Arab. Dia Arab sesuatu ini faham Arab, tapi dia ada sesuatu kefahaman dalam kepala dia menghalang dia daripada faham dengan kefahaman yang baik. Boleh pula kalau dia benda tu mustahil. Lalu Imam Ibn Katsir menerangkan lagi, kullu hadza min babi syarti wa yajuzu ta'liqu syarti 'alal mustahil li qasdil mutakallim. Semua ni adalah dalam bahasa Arab dipanggil syarat, dan harus boleh sahaja digantungkan syarat itu pada satu perkara yang mustahil dengan tujuan daripada yang berkata-kata. Jadi hati-hati. Kesimpulan, kuasa Allah Ta'ala hanya bersangkutan dengan yang harus sahaja. Jadi kalau orang kata, orang liberal kadang-kadang, orang etis kadang-kadang dia nak main-main juga. Dia kata Allah Ta'ala maha berkuasa. Kita orang Islam tentulah jawab, ya Allah maha berkuasa. Adakah Allah Ta'ala maha berkehendak? Ya Allah Ta'ala maha berkehendak. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, boleh tak Allah jadikan satu batu, ciptakan satu batu, punya besar batu tu, Allah pun tak larat nak angkat. Ada orang tanya soalan macam tu. Soalan main-main. Hati-hati ya, main-main kata boleh jadi kafir. Ya, macam yang buat main-main pasal poligami. Ya. Tak nak poligami, tak ada masalah. Tak suka dipoligamikan pun biasa. Sebab rasa cemburu ni biasa di kalangan wanita. Kalau suami nak kahwin lain, dia tak suka. Okey. Tapi jangan mempermain-mainkan. Sampai dia kata, ni, kahwin dua boleh. Dia tunjuk pengantin perempuan seorang. Suami nombor satu, suami nombor dua. Itu namanya istihza. Bermain-main dengan agama boleh jatuh kafir. Tak mau poligami, tak jadi kafir. Tak suka dipoligamikan, tak jadi kafir. Tapi mempermain-mainkan hukum poligami itu boleh jadi kafir. Kena taubat. Pejabat agama kena panggil lah orang yang main-main itu kalau dia Islam, suruh dia bertaubat. Saya mencelaknya. Boleh lah. Dulu semua orang tidak tunjuk. Yang dikatakan kalau saya Tuhan, kalaulah saya Tuhan, apakah hukumnya kepada orang yang itu? Tak boleh kata macam itulah. Boleh bawa kepada kufur lah. Kalau saya Tuhan, tak mungkin. Dia kalau yang mustahil lah tu. Itu termasuk kalau yang mustahil. Wallahualam. Baik. Jadi, bila kita dah belajar pada level fardu kifayah, bolehlah kita tolak syubhat yang banyak sekarang ni. Batu besar mana pun, tetap Allah berkuasa mengangkat. Jadi kalau kamu kata Allah cipta satu batu yang Allah pun tak larat nak angkat, itu mustahil. Maka kudrah Allah tidak takluk dengan perkara yang mustahil. Kalau Allah cipta apa saja, Allah boleh angkat campak ke mana-mana apa yang Allah ciptakan. Batu ke, apa ke, ya. Allah boleh letak di mana saja yang Allah kehendaki. Kalau faham macam ni senang. Bila tak faham macam ni, hati yang kata apa masalahnya? Apa masalah Allah turun ke langit dunia? Malaikat Jibril yang Allah cipta pun boleh turun naik. Takkan Allah yang ciptakan malaikat Jibril tak ada kuasa nak turun naik? Yalah, malaikat Jibril itu makhluk. Makhluk dia ada dimensi tempat. Turun naik ni cerita atas ke bawah. Kalau kamu nak mengatakan kias Allah Ta'ala dengan makhluk, akhirnya rosaklah. Tidakkah kaum wanita Allah yang ciptakan? Siapa orang Islam yang meragui kalau kaum wanita itu Allah yang ciptakan? Semua kita orang Islam percaya, kita dan juga isteri kita, Allah yang ciptakan. Isteri kita boleh beranak tak? Boleh. Ada orang isteri dia sampai 10 kali beranak, Masya Allah. Maka perempuan ada kuasa untuk beranak. Larat dia beranak. Boleh dia beranak. Allah yang ciptakan perempuan tak boleh beranak. Kau pakai kias macam tu,
rosaklah agama. Mana boleh kias Allah dengan makhluk. Anak bagi Allah tu mustahil. Bukan masalah Allah tak berkuasa. Tapi kuasa Allah tak ada kena-mengena dengan benda yang mustahil. Ya. Dia orang ni tak faham. Tapi dia tak mahu belajar kerana dia memandang serong kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia ingat akidah dia yang betul. Itu ya akhirnya. Rosaklah. Yang mungkin ni adalah sesuatu yang antara makna ya. Yakni tiada mengadakan ia akan sesuatu melainkan dengan kehendaknya. Maka adalah kudrah itu ta'alluq. Ia semata-mata dengan mungkin, iaitu ta'alluq yang harus dengan 3 ta'alluq. Yang 3 ta'alluq ni, kalau tahu, bagus, mendalam ilmunya, tak tahu pun tak masalah. Tapi ada kalanya perlulah nak menolak syubhat. Tapi agak dengan istilah, kadang-kadang orang rasa terhalang untuk faham. Istilahnya ta'alluq suluhi qadim. Istilahnya ta'alluq tanzih hadis. Istilahnya ta'alluq qabdah. Jadi kita terus blok. Sebab benda tu istilah tu kita tak familiar. Jadi insya-Allah dalam perihal akan datang, saya tidak akan sebut istilah dahulu. Saya akan terang dahulu apa makna dia. Dah faham makna, baru saya akan bagi tahu yang macam tu istilahnya macam ni. Biasanya itu lebih mudah faham. Sebab kadang-kadang kita manusia ni istilah yang kita tak familiar menjadi penghalang untuk kita rasa benda tu mudah. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqtada min nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Sikit saja ada dalam komen Facebook dia kata Muhib bukan kata Allah ada anak, Muhib kata Allah boleh ada anak. Untuk maklumat beliau, kata Allah boleh ada anak pun salah, sesat, kufur. Bukan kata Allah sekarang ada anak saja salah. Mengatakan Allah boleh ada anak juga salah. Wallahu a'lam.